Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya nak ucapkan selamat petang. Jadi petang ini saya hendak membuat siaran live. Iya, gelap. Iya. Untuk uji ni, nak test ni mikrofon yang dihadiahkan daripada seorang sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki beliau dan memudahkan segala urusan beliau. Jadi kepada penonton yang menonton, sila komen clear tak clear. InsyaAllah petang ni saya akan membacakan beberapa potong daripada surah Al-Waqi'ah. Macam mana, clear tak clear dengar ni? Clear tak? Sila komen. Jadi rujukan saya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah saya akan membacakan Tafsir Jalalain surah Al-Waqi'ah. Mohon maaflah sebab saya tak maklumkan awal kepada teman-teman Facebook, rakan-rakan FB untuk membuat siaran ini. Sebab saya punya niat asal untuk menguji earphone, mikrofon yang baru dihadiahkan oleh seorang sahabat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan. Yang mana yang tak sempat tengok tu boleh tengok. Boleh yang mana yang tak sempat tengok tu boleh tengok siaran ulangan lah. Jadi qala muallif qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fid darain amin. Suratul Waqi'ah Makkiyatun. Jadi surah Al-Waqi'ah ni ialah turun sebelum hijrah. Melainkan afabihadzal hadisi al-ayata afabihadzal hadisi ta'jabun wasullatun minal awwalin al-ayata. Al-ayata tu maksudnya ikut sampai baca sampai habis ayat lah. Dan juga ayat wasullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi dua ayat ini turun selepas hijrah. Wa yasitun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayatan. Dan surah Waqi'ah ni ialah 96 ataupun sebahagian pandangan mengatakan 97 ataupun sebahagian pandangan yang lain mengatakan 99 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi saya terbawa untuk membacakan tafsir surah Waqi'ah ni asbab daripada kita pun maklum surah Waqi'ah bila dibacakan selepas asar seperti yang disarankan oleh Rasulullah, murah rezeki. Jadi kita perhatikan maksudnya tentang surah ini, apa yang Allah Ta'ala akan disampaikan kepada kita. Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi waqa'atil waqi'ah ni maksudnya qamatil qiyamatu. Idza qamatil qiyamatu, apabila berlaku kiamat. Apabila berlaku hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kadzibah tafsirannya nafsun takzibun. Diri pendustaan. Bi'an tanfiha, dengan bahawa boleh kamu menafikan akannya. Kama nafatha fid dunya, seperti mana ternafinya kiamat di dalam dunia.
Jadi maksudnya laisa liwaq'atiha kadzibah, tidak ada bagi berlakunya hari kiamat kadzibah, pendustaan. Bahasa mudah kita faham ni confirm lah. Kiamat confirm berlaku. Walaupun di dunia ternafi berlaku, di dunia tak adalah jadi kiamat, tetapi hari kiamat confirm berlaku. Khafidatur rafi'ah, ai tafsirannya hiya muzhiratun li khafdi aqwamin. Ia hari kiamat yang menyatakan bagi rendah beberapa kaum. Apa maksud rendah ni? Rendah bidkhulihimun naro, rendah dengan sebab masuk mereka itu ke dalam api neraka. Waliraf'i akharina, dan bagi meninggikan kaum yang lain, beberapa kaum yang lain, bidkhulihimul jannah, dengan sebab masuk mereka itu ke dalam syurga. Jadi khafidatul rafi'ah ni maksudnya hari kiamat merendahkan kaum yang di dunianya tinggi dan meninggikan kaum yang di dunianya kononnya rendah. Biasanya orang kafir konon-kononnya mulia tinggi, di akhirat Allah Ta'ala rendah hinakan. Di dunia orang beriman nampak seperti hina dan rendah, tapi di akhirat Allah Ta'ala tinggikan dan muliakan. Iza rujjatil ardu rajja, maksudnya hurrikat harakatan syadidatan, yakni iza hurrikat harakatan syadidatan, apabila digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Yakni iza rujjatil ardu rajja, apabila digoncangkan bumi rajja dengan goncangan yang kuat. Wa bussatil jibalu bassa. Bassa ni bussatil jibal dengan maksud futitat. Futitat ni maksudnya dihancurkan. Wa bussatil jibalu bassa, dan dihancurkan akan gunung ganang, bassa dengan hancur yang kuat. Fakanat habaan, habaan dengan maksud ghubaron. Maka jadilah ia gunung ganang, ghubaron, debu, munbassa, yakni muntashiran, debu yang berterbangan. Wa idza saniyatu, dan iza yang kedua, badalun minal ula, ialah ganti daripada iza yang pertama. Kalau kita tengok dalam surah Waqiah ni, di awal ayat ni ada dua iza. Yang pertama iza waqa'atil waqiah, dan yang kedua iza rujjatil ardu rajja. Jadi dari segi i'rab nahwu dia, iza rujjatil ardu rajja ialah badal, dan iza waqa'atil waqiah adalah mubdal minhu. Ini dimaksudkan badal istimal lah. Badal istimal ataupun badal syai' min syai'. Kalau orang ngaji nahwu tahulah benda ni. Wa kuntum fil qiyamati, dan kamu sekalian kamu pada hari kiamat azwajan. Azwajan ni maksudnya asnafan. Bukan maksud azwajan ni suami isteri. Yang silap faham pula. Maksudnya asnafan. Wa kuntum fil qiyamati, dan adalah kamu sekalian pada hari kiamat asnafan salasatan. Kalau bahasa lama dia asnafan salasatan ni bahagian yang tiga. Kalau bahasa Melayu moden ni 3 bahagian. Jadi di hari akhirat makhluk terbahagi kepada 3 bahagian. Fa ashabul maimanati, maka salah satu daripada 3 bahagian tadi ialah ahli maimanah. Apa dia ahli maimanah ni? Wahumul ladzina yu'tauna kutubahum, mereka itulah orang-orang yang diberikan suratan amalan mereka itu biaimanihim, dengan tangan kanan mereka. Jadi ashabul maimanah ialah orang yang mengambil suratan amalan dengan tangan kanan. Jadi fa ashabul maimanah ni dari segi i'rabnya mubtadaun, ialah i'rab menjadi mubtada. Khabaruhu, bermula khabarnya, khabar bagi ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Itu khabar dia. Jadi fa ashabul maimanah, kalau bahasa lama ni kita baca
maka bermula ahli suratan amalan tangan kanan ashabul maimanah. Ialah ashabul maimanah. Ialah alangkah bahagianya ahli suratan amalan tangan kanan. Jadi kenapa Allah Ta'ala menyatakan ashabul maimanah? Ta'zimun li sya'nihim. Memuliakan urusan mereka itu. Kenapa mulia? Bidukhulihimul jannata. Kerana masuk mereka itu ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut ashabul maimanah. Ma tu li ta'jub. Nak beritahu kata alangkah indahnya orang-orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Wa ashabul masy'amah, dan sebahagian daripada 3 bahagian. Tadi bahagian ashabul maimanah. Bahagian yang ini ashabul masy'amah. Ahli masy'amah. Apa dia ahli masy'amah? Masy'amah ni dengan maksud asyimal, tangan kiri. Bi'ayyuta kullun minhum, dengan bahawa diberikan tiap-tiap seorang daripada mereka itu kitabahu bisimalihi, suratan amalannya dengan tangan kirinya. Jadi ashabul masy'amah ni ialah orang-orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kiri. Waliyazubillah. Ashabus shimal, alangkah hinanya ahli suratan amalan tangan kiri. Allah Ta'ala sebut ashabus shimal tahkirun li sya'nihim, kerana menghinakan, ialah menghinakan urusan mereka itu. Bidukhulihimun nar, kerana masuk mereka itu ke dalam api neraka. Waliyazubillah. Dia dalam Quran antaranya sunat apabila kita baca ayat Quran, bila kita bertemu dengan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat cerita tentang syurga, disunatkan kita memohon untuk masuk syurga. Dan kalau ayat tersebut menyatakan azab, siksaan, masuk neraka dan sebagainya, kita minta berlindung. Jadi sunat kalau kita baca Quran, kita baca fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, disunatkan kita minta. Bahasa Melayu pun tak apa, kita sebut ya Allah berikan saya di dalam golongan ashabul maimanah. Kalau bahasa Arab dia Allahumma rzuqni ashabul maimanah. Sunat, disunatkan kita baca yang macam tu. Sama juga bila kita baca ayat Quran, bila cerita tentang doa, disunatkan kita amin. Kalau doa baik, kita sunat amin. Amin. Itu yang bila kita baca Fatihah sampai dekat waladdallin, kita baca amin. Sebab apa? Sebab mula daripada ihdinas siratal mustaqim hingga habis ayat ialah doa. Jadi bila doa disunatkan kita amin. Bukanlah amin tu ayat Quran, bukan. Tapi amin tu kerana ayat Quran tersebut mengandungi makna doa. Jadi disunatkan kita mengucapkan amin. Begitu jugalah bila ayat Quran menyatakan tentang rahmat, tentang syurga, kita minta. Jadi bila kita baca fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, kita pun doalah ya Allah kurniakan saya ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, kita minta berlindung ya Allah jauhkanlah saya daripada tergolong dalam golongan ashabul masy'amah. Doa. Itu antara cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang cara-cara interaksi dengan ayat Quran. Bila Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tentang sujud, disunatkan kita sujud. Walaupun pada maksud asal bukan maksud sujud. Contohnya seperti ayat-ayat sujud lah. Contoh yang masyhur kita baca pagi tadi kan. Kita dengar imam baca pagi tadi. Kan. Innama yu'minu bi ayatina idza zukiru kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lebih kurang macam itulah ayatnya. Ataupun mudahnya ayat contoh dalam suratul Alaq kan, ayat terakhir kan, fasjud waqtarib, sujudlah, dekatkanlah dirimu, yakni dekatkanlah dirimu kepada Allah. Walaupun maksud konteks ayat tersebut menyatakan sujud di situ maksudnya solat,
yakni beriman kemudian solat. Sebab ayat tersebut menceritakan tentang perihal sebelum tu, menyatakan perihal Abu Jahal yang menghalang, melarang Rasulullah jangan solat di hadapan Kaabah, jangan solat di hadapan khalayak ramai, takut nanti orang ikut Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala sebut di akhir ayat fasjud, sujudlah. Maknanya teruskan solat, jangan peduli dengan Abu Jahal. Jadi walaupun pada konteks ayat tersebut adalah maksudnya ialah solat, tapi disebabkan ayat tersebut Allah Ta'ala sebut secara zahirnya sujud, disunatkan kita sujud. Ini antara cara-cara kita berinteraksi dengan ayat Quran. Seperti bila kita baca surah At-Tin hingga selesai, alaisallahu biahkamil hakimin, disunatkan kita menjawab. Sebab dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tanya, bukankah Allah ialah yang paling hakim daripada yang menghakim, yang menghukum. Jadi kita pun jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, ya Allah, saya daripada kalangan orang-orang yang bersaksi bahawa Allah lah ahkamul hakimin. Disunatkan. Contoh lagi dalam akhir surah Al-Qiyamah pun sama juga. Saya pun tak ingat dah pula. Walaupun duk hafal juga surah ni, tapi kan baca daripada awal. Jadi kalau saya nak baca sekarang panjang lah kan. Cuma saya nak beritahu di sini cara-cara untuk kita berinteraksi dengan ayat Quran ialah apabila kita membaca menceritakan tentang rahmat, syurga, disunatkan kita memohon. Dan bila ayat tersebut menyatakan seksa, azab dan sebagainya, disunatkan kita minta berlindung. Sebab tu kita ni disunatkan tadabbur Quran. Jadi bila kita baca Quran, kalau boleh jangan baca saja, semak makna. Tambah sekarang kita ada tafsir kan, kita ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, jadi boleh rujuk. Cuma bila tafsir ni kita baca sendiri tanpa berguru, kita baca, tak ada masalah, boleh baca. Bukan kata tak boleh baca langsung sebab tak ada sanad lah apalah, bukan macam tu. Bacalah. Cuma bila kita tak faham, ada satu dua ayat bila kita tak faham, rujuklah. Bertanya kepada guru-guru kita. Rujuk dengan guru yang ahli dalam bidang tafsir. Supaya bila kita baca Al-Quran, bila kita tadabbur, kita faham, itu menunjukkan kita faham apa yang Allah sampaikan kepada kita. Itu yang sunat kita bila faham. Bila Allah Ta'ala cerita tentang rahmat, kita pun doa minta rahmat. Bila Allah Ta'ala menyatakan azab, kita pun minta lindung. Itu antara contoh kita faham ayat Quran lah. Dia datang kacau lah. Ni Abu Baidah. Ni anak saya Abu Baidah. Doakan untuk dia supaya jadi orang-orang yang soleh. Walid sayang. Iya, tu Walid tengah buat live. Walid tengah buat live. Okey, kita sambung kembali. Wasabiquna ilal khairi, dan orang-orang yang mendahului kepada kebajikan. Siapa dia orang-orang yang mendahului kepada kebajikan? Wahumul anbiya'u, mereka itulah para nabi. Jadi di dalam surah Al-Waqi'ah ni Allah Ta'ala sebut wa kuntum azwajan salasah. Allah Ta'ala kata bila hari akhirat nanti kita terbahagi kepada 3 golongan. Yang ini Allah Ta'ala sebutkan ashabul maimanah, ashabul shimal, ashabul masy'amah, dan yang seterusnya wasabiqun. Ini 3 golongan. Walaupun kalau dari segi turutannya as-sabiqun lah dulu. As-sabiqun, kemudian ashabul maimanah, kemudian ashabul masy'amah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam salah satu di antara 2 ni lah. Yang ketiga pula, yang ketiga tu ashabul masy'amah, itu masuk neraka waliyazubillah. Yang 2 lah, wasabiqun ataupun ashabul maimanah. Jadi wasabiqun ni pada i'rabnya mubtadaun ialah mubtada. As-sabiqun ta'kidun. As-sabiqun yang kedua ialah taukid.
dari segi i'rab ni ialah taukid. Taukid ni macam mana? Dia macam menguatkan ayat yang pertama. As-sabiqun yang kedua menguatkan was-sabiqun. As-sabiqun yang pertama. Jadi Allah Ta'ala ulang 2 kali itu sebab yang kedua tu menguatkan yang pertama. Jadi kenapa Allah Ta'ala taukidkan as-sabiqun? Lita'zimi sya'nihim, kerana mengagungkan urusan mereka itu. Wal khabaru bermula khabar bagi as-sabiqun tadi, ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, fi jannatin naim, yang berada di dalam syurga nikmat, taman-taman nikmat. Sullatum minal awwalin. Jadi sullatum minal awwalin i'rabnya mubtadaun, ialah mubtada. Ai tafsiran sullatun minal awwalin jama'atun minal umamil madiyah, sekumpulan besar daripada umat-umat yang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun minal akhirin, dan yang sedikit daripada yang akhir. Apa maksud yang sedikit daripada yang akhir? Maksudnya yang sedikit daripada yang akhir, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humus sabiquna minal umamil madiyah, dan mereka itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang mendahului daripada umat-umat yang terdahulu. Wa hadzal ummatu, dan inilah umat. Jadi kita pun maklum umat Nabi Muhammad ni ramai. Umat Nabi Muhammad ni ramai sebab ada diriwayatkan Nabi Muhammad dan para sahabat ni ialah ummatan wasatan, umat pertengahan. Jadi umur dunia ni Nabi Muhammad dan para sahabat tu tengah-tengah. Yang sebelum tu Nabi Adam dan sebagainya. Dan yang selepas tu Nabi SAW dengan para sahabat, yang selepas tu tabi'in, tabi'in, dan kita akhir zaman. Jadi umat Nabi Muhammad ni daripada tengah sampai akhir. Mana ramai lah. Jadi bila ramai, yang masuk dalam as-sabiqun ni satu golongan yang kecil. Tak adalah ramai. Kalau ramai sangat lah. Dan disebutkan umat Nabi Muhammad ni wahumus sabiquna minal umamil madiyah. Jadi umat Nabi Muhammad ni yang mendahului dari, kalau nak berbanding dengan umat yang dulu. Sebab itulah umat dahulu di dalam syurga bagaikan 80 barisan, dan umat Nabi Muhammad 120 barisan. Lebih lah. Maklumlah umat Nabi Muhammad ni ramai kalau nak dibandingkan dengan umat dahulu. Kan? Sebab Nabi Muhammad dan para sahabat ni pertengahan. Wal khabaru, dan khabar bagi sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah, di atas takhta. Surur ni takhta. Takhta ni macam yang apa? Yang kerusi yang sultan duduk tu. Maudunah. Apa dia maudunah? Maudunah ni tafsirannya mansujatin biqudbani zahab wal jawahir. Yang ditatahkan dengan beberapa potongan emas, wal jawahir, dan permata-permata. Jadi as-sabiqun akan duduk di atas takhta yang ditatahkan dengan emas dan permata. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqi'in ni macam dia macam bersandar jugalah. Kalau kita duduk atas cushion, kita sandar. Jadi muttaqi'in ni dia macam tu. Tak tahu nampak tak nampak. Macam ni bantal. Ni bantal. Ya sayang. Ya. Jadi muttaqi'in ni kita macam ni. Letak atas bantal macam ni lah. Ini nama dia ittika. Kalau bahasa lama ni orang sebut bertelekan. Bahasa lama orang sebut bertelekan. Bahasa sekarang tak tahulah. Lebih kurang macam bersandar lah. Macam bersandar. Jelas ya? Muttaqi'ina 'alaiha, bertelekan di atasnya, di atas surur, di atas takhta tadi. Mutaqabilin.
halani. Jadi i'rab halani menjadi dua hal. Muttaqiina hal, mutaqabilin hal, dua hal. Minad dhamiri fil khabar, daripada dhamir yang ada dalam khabar. Hal, bila sebut hal dalam nahwu dia mesti ada sahib hal. Jadi sahib hal dia ialah dhamir yang ada dalam khabar. Yang ni ala sururim maudunah. Jadi jumlah muta'alaq bagi ala tu dalam jumlah kan, muta'alaq ala ni kita takdirkan fa'il ataupun isim. Jadi dhamir yang ada dalam isim ataupun dhamir yang ada dalam fi'il tersebut ialah sahib hal bagi muttaqiina dan juga mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, hal keadaan bertelekan di atasnya, di atas sururin, di atas takhta. Mutaqabilina, lagi pula hal keadaan berhadap-hadapan. Mana menghadap ahli syurga tu, menghadap ramai-ramai ni itulah. Jadi mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan syurga lah. Yatufu alaihim lil khidmati, berpusing di atas mereka itu, lil khidmati, untuk berkhidmat. Wildanum mukhalladuna, wildanum mukhalladuna, kanak-kanak yang kekal abadi. Jadi ahli syurga tu akan dikelilingi oleh kanak-kanak yang kekal abadi sebagai pelayan. Macam kita kata kalau kita pergi kedai, ada orang ambil order kan. Orang ambil order, encik nak makan apa. Jadi yang ambil order, yang hantar makanan tu di syurga nanti ialah wildan mukhalladun, kanak-kanak yang kekal abadi. Ya bunyi sayang. Sayang bunyi. Bunyi. Ini sana. Balik buat online. Balik tengah live. Ala syiklil auladi. Yang yang dimaksudkan kanak-kanak yang kekal ni di atas rupa paras kanak-kanak, la yahramuna, tidak akan menjadi tua. Kanak-kanak yang tidak akan menjadi tua. Yang kalau kita baca hadis tu yang diriwayatkan anak-anak yang mati semasa kecil, anak-anak yang mati semasa kecil ni dia akan masuk dalam syurga. Dan bila dia masuk dalam syurga, dia akan kanak-kanak jugalah. Dialah yang akan menjadi pelayan di dalam syurga. Bi akwabin. Jadi kanak-kanak yang berkhidmat untuk ahli syurga, bawa makanan, bawa minuman ni, dia melayani ahli syurga bi akwabin. Apa dia akwabin? Akwabin ni ialah aqdahin la unra laha. Bekas minuman, aqdahin bekas minuman, la unra laha, yang tidak ada pemegang baginya. Kalau dalam tafsir Ibn Ar-Rahman tu diterjemahkan dengan piala. Kalau apa? Kan biasa orang minum, orang kaya minum jenis minuman macam cawan kan, cawan mahal. Jadi cawan mahal. Tu. Facebook hanya insan biasa. Dia sponsor ni, mikrofon ni. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Jadi akwab ni maksudnya cawan yang tak ada pemegang. Jadi wildan mukhalladun, kanak-kanak yang kekal abadi, kanak-kanak yang takkan tua dalam syurga ni, dia berkhidmat kepada ahli syurga. Dia membawa cawan, akwab, cawan yang tak ada pemegang. Wa abariko, dan cerik. Laha uran, cerik yang baginya, bagi cerik ni ada pemegang. Uran ada pemegang. Jangan baca aro tu telanjang. Uran balik domah. Wa kharatim, dan cerik ni ada tempat keluar air. Kharatim ni khurtum. Mufrad dia khurtum. Tempat keluar air. Kita kata cerik lah, ataupun kita sebut apa, teko. Teko. Jadi kanak-kanak pelayan ni dia akan bawa teko dan dia akan bawa cawan. Wa ka'sin, apa dia ka'sin? Ina'i syurbil khamri, gelas minuman arak. Dan dia bawa gelas minuman arak, gelas yang berisi arak. Al-khamri ini ialah air jus anggur. Al-khamri ialah air jus anggur. Cuma kat dunia ni air jus anggur yang dah basi dah. Tu jadi arak tu. Jadi di akhirat minum arak. Mim ma'in. Apa dia maksud mim ma'in? Ma'in ni
khamrin jariyatin, daripada arak yang mengalir, min manba'in, daripada tempat mengalir, la yanqati'u abadan, yang tidak akan putus selama-lama, dia akan tetap keluar. Jadi dia orang ciduk gelas tadi, ambil air arak tadi, bagi minum kepada ahli syurga, bagi minum dekat as-sabiqun. As-sabiqun la yusaddauna anha, tidak sakit kepala mereka itu, anha daripadanya, yakni sebab minum arak tadi. Wala yunzifun, yunzifun bi fathi zai, baca dengan fathah zai, yunzafun. Wa kasriha, dan kasrahnya kasrah zai, yunzifun. Dalam qiraat kita, Quran yang kita baca yunzifun lah, yunzifun. Kalau yang baca kuat pula bunyinya. Kalau yunzafun ni baca fathah zai, yunzafun ni ialah qiraat Nafi', qiraat Ibnu Kasir, qiraat Abu Ammar dan juga qiraat Ibnu Amir. Jadi 4 orang ni daripada golongan 7 qura', mereka membaca yunzafun. Kita tak adalah, kita qiraat Hafaz, Imam Hafaz, kita baca yunzifun. Jadi yunzifun ni diambil daripada ayat nuzifas syarib wa anzafa. Apa maksudnya? La yahsulu lahum minha suda', tidak hasil bagi mereka itu kerana minum arak tadi suda', sakit kepala. Wala zahaba aqlin, dan tidak pula hilang akal. Bikhilafi khamrid dunia, dengan menyalahi arak dunia. Maksud yunzafun ataupun yunzifun, maksudnya ialah nuzifas syarib, mabuk peminum. Peminum arak tu jadi mabuk. Kalau di dunia minum arak jadi mabuk, hilang akal, tak sedar, sakit kepala, lepas tu hilang akal, sedar-sedar tidur dalam tong sampah. Tapi di akhirat, di dalam syurga, golongan as-sabiqun minum arak, tapi arak tadi tidak memabukkan dan tidak menyakitkan kepala. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan mimma yatakhayyarun, daripada buah-buahan yang mereka pilih. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung, isi burung. Yang lewat tu minta maaf lah, saya dah terangkan awal tadi. Yang ni saya rujukan kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain surah Waqi'ah. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan isi daging, isi burung daripada burung yang mereka ingini. Walahum lil istimta'i, dan bagi mereka itu as-sabiqun, golongan as-sabiqun, lil istimta'i, untuk bersedap-sedap, nak berseronok di syurga. Golongan as-sabiqun berseronok di dalam syurga. Hurun, apa dia hurun? Nisaun, perempuan-perempuan. Syadidatu sawadil uyun, mata yang sangat berwarna hitam. Mana mata hitam tu berkilau-kilau. Wabayadiha, dan putihnya, putih uyun. Yang putih itu pun, putih mata tu sangat putih. Mana cerah mata lah, mata berkilat-kilat, bersilau-silau kan. Itu yang kalau orang pakai burdah tu kadang-kadang dia bubuh celak kat mata dia, nak tengok mata dia bling-bling kan. Yalah, tengok orang perempuan dia mata klip, nak ngorak lelaki kan. Contohlah. Jadi dia akhirat nanti perempuan-perempuan yang mata bersinar-sinar. Itu dikatakan hurun. Ainun, apa dia ainun? Dikhamul uyun, mata bulat. Dikhamul uyun, mata bulat. Mana bidadari syurga ni mata dia bulat, tak adalah mata sepet. Tak adalah sepet jam. Mata bersinar-sinar. Kita tengok mata, ya Allah cantiknya. Kusirat ainuhu, dikasrahkan ainnya, baca ain. Badalu dhammiha, ganti daripada dhammahnya, dhammah ain.
limujanasatil ya'i, kerana sejenis ya. Sejenis dengan ya ialah kasrah. Kalau sejenis dengan waw, dhammah. Sejenis dengan alif, fathah. Wa mufraduhu, dan mufradnya, mufrad bagi in, aina'u, kahamra'a, seperti baca hamra, aina. Jadi in ni ialah jamak. Asalnya uyun, tapi sebab sejenis dengan ya, tukar baris jadi ain. Jadi hurun uyun, asal ayat lah, hurun uyun, perempuan-perempuan yang mata bulat. Perempuan-perempuan yang mata bersinar dan mata bulat. Tapi bukanlah bulat macam cerita keling, beliak tu, itu terbeliak, bukan yang tu. Wa fi qiraatin, dan sabit pada qiraat yang lain, bijarri hurin, baca dengan jar, baca dengan khafat. Kita dalam qiraat kita baca hurun, hurun ain. Ada qiraat yang lain baca hurin ain, baca hurin. Yang ni qiraat Imam Hamzah, Kisai, dan juga qiraat Asim, tapi riwayat daripada A'mash. Kalau kita di Malaysia ni kita baca qiraat Asim juga, tapi qiraat Asim riwayat Imam Hafaz. Di Imam Asim ni dia ada dua riwayat, satu A'mash, satu Hafaz. Kalau yang A'mash beliau baca hurin, baris jar, khafat. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Al-maknun maksudnya al-masun. Ka'amsalil lu'lu'il masun, seolah-olah mereka itu bidadari tadi, lu'lu'il masun, mutiara yang tersimpan rapi. Jazaan. Jazaan ni kita i'rab maf'ulun lahu, maf'ulun lah. Kalau maf'ulun lah ni, kalau dalam juzmiyah tu maf'ul li ajli. Jazaan, supaya mendapat balasan ataupun kerana memberi balasan. Au masdarun, ataupun i'rab jadi masdar, boleh juga i'rab jadi masdar, ataupun nama lainnya maf'ul mutlaq. Jazaan, akan sebagai balasan. Wal amilu muqaddarun, dan amil bagi jazaan ni fathah, balik fathah. Jadi mesti ada amil yang memfathahkan dia. Mana boleh fathah sendiri. Jadi amil dia muqaddarun ialah ditakdirkan. Takdirnya ja'alna lahum ma zukira lil jazai. Ini kalau kita takdirkan jazaan, i'rab jadi maf'ul min ajli. Ja'alna, kami jadikan, kami itu Allah lah, kami jadikan lahum, untuk mereka itu, untuk as-sabiqun, golongan as-sabiqun, ma zukira, nikmat-nikmat yang disebutkan tadi, lil jazai, kerana balasan. Au jazainahum jazaan, atau kami balaskan kepada mereka itu jazaan, akan sebagai balasan. Bima kanu ya'malun, dengan amalan, dengan perkara, yakni dengan amalan yang adalah mereka itu beramal. Adalah mereka itu dahulu di dalam dunia, ya'malun, beramal. La yasma'una fiha, yakni la yasma'una fil jannah, tidak mendengar mereka itu di dalam syurga, lagwan. Apa dia lagwan? Fahishan minal kalam, cakap-cakap keji, cakap-cakap jijik. Dalam syurga, golongan as-sabiqun tidak mendengar cakap-cakap yang keji, cakap-cakap yang jijik. Kita kat dunia ni kadang-kadang kan cakap keji, maki orang kan, orang maki mak, maki ayah, kutuk sana, kutuk sini. Tengah makan tiba-tiba cerita tentang jamban kan. Itu di dunia. Di akhirat tak ada. Di akhirat benda tu tak ada. Wala taksima. Apa dia taksima? Ma yuksimu. Yani wala ma yuksimu, dan tidak ada perkara yang menjadi dosa. Dalam syurga tidak ada perkara yang menjadi dosa. Illa dengan makna lakin. Lakin qilan, tetapi dikatakan qaulan salaman salama. Perkataan salaman salama, sejahtera sejahtera, selamat selamat.
Jadi salaman-salaman ni pada segi i'rabnya badalun min qilan, ialah badal daripada qilan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu golongan as-sabiqun di dalam syurga, la yasma'unahu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu golongan as-sabiqun di dalam syurga, yasma'unahu, mereka itu mendengar akannya, mendengar percakapan salaman-salama. Salam saja, selamat-selamat, sejahtera-sejahtera. Jadi rajin-rajinlah memberi salam. Okey, ayat seterusnya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kalau ada 8 lagi kita akan sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih kepada kawan-kawan Facebook, kawan-kawan sekolah menengah, kawan saya Cina Alwi, kawan sekolah menengah tu, kerana sudi menonton. Okey, terima kasih. Wabillahi taufik. Yang mana silap salah tu daripada saya mohon maaf. Yang baik tu daripada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.